sebab hijau. Buka flash. Thank you. Welcome. Tekan flash bawah tu. Tu okey dah. Okey. Tekan. Ha? Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak kongsi tentang kelebihan solat sunat duha. Jadi semestinya semua dah tahu. Semua dah tahu solat sunat duha tu apa, dan solat sunat duha ni sering dikaitkan dengan amalan untuk dapat rezeki yang luas kan. Jadi selalu bila orang kata kalau nak rezeki lebih, kita kena buat solat sunat duha. Okey, sebelum tu kalau orang kata waktu duha, mesti kita tahu kan sebelum zuhur. Dan waktu duha ni merujuk pada saat matahari telah naik, lebih kurang setinggi sebatang galah, kira-kira 20 minit selepas terbit matahari. Ia berakhir apabila matahari berada tepat di tengah-tengah langit, kira-kira 9 minit sebelum masuk waktu zuhur. Okey, bila kita kata pasal solat sunat duha ni, kenapa kita kena buat waktu pagi? Sebab bila waktu pagi, semua orang akan keluar pergi kerja kan. Bila orang keluar pergi kerja, time tu semua akan berkejar-kejaran untuk mencari rezeki. Untuk cari rezeki untuk family, untuk diri sendiri, untuk menampung kehidupan. Jadi di saat semua mencari, semua berkejar-kejaran, kita kena selit supaya kita tidak lupa dengan Allah. Dan kita kenalah solat duha. Solat duha ni dia tak lama pun, kejap je, 2 rakaat pun boleh. Dia boleh dibuat 2 rakaat setiap solat, boleh diulang 6 kali solat. So macam setiap kali 2 rakaat boleh buat dalam dalam 6 kali macam tu. Okey. Bila kita solat sunat duha ni, dia memang akan ada banyak kelebihan. Memang banyak kelebihan yang kita dapat. Bukan rezeki tu tak semestinya datang daripada duit. Rezeki tu daripada kesihatan yang baik, orang sekeliling kita kenal dengan orang tu pun adalah salah satu rezeki yang baik kan. Jadi saya nak share tentang salah satu tu duha ni. Saya nak share tentang kelebihan solat sunat duha. Bila kita sebut pasal duha ni, dia penting sebab seperti kita tahu solat sunat surah duha pun ada dalam Al-Quran. Demi waktu duha, wadduha. Kan? Pernah tak kita terfikir kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Mesti ada sebab. Mesti duha tu adalah penting. Okey. Jadi sebenarnya solat sunat duha ni salah satu cara untuk hapus dosa kita yang lama. Kan? Tak semestinya kita buat. Bukanlah solat sunat taubat, solat sunat hajat, tahajud semua tu pun penting. Tapi bila kita buat duha ni pun adalah salah satu kelebihan dia. Kita dapat menghapuskan dosa-dosa lama kita yang seperti kita tahu lah, kita ni memang tak lari daripada kesilapan. Kita akan ada buat silap dengan semua orang ataupun dengan siapa-siapa saja. Okey. Jadi kelebihan, saya nak cerita tentang kelebihan solat sunat duha. Dicukupkan rezeki. Okey. Allah menjamin rezeki yang cukup. Dia tak bagi lebih, dia bagi apa yang kita perlu. Okey, yang mempunyai masa untuk solat duha. Diriwayatkan daripada Nu'aim bin Hammar, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadah kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita dengar tentang kisah-kisah orang yang dah berjaya, dia mesti akan kata, saya selalu buat macam konsisten. Kita kena konsisten. Tak apa, mula-mula kita terpaksa, tak apa. Kita jangan rasa benda tu kita tak ada masa. Sedangkan kita ada masa, cuma kita je yang tak provide satu ruang. Kita tak provide satu ruang untuk waktu duha kita. Sedangkan masa tu kita sendiri yang boleh manage. Macam tu. Dan kelebihan solat sunat duha ni menjamin rumah di syurga. Rasulullah memberi motivasi kepada orang yang rajin memperuntukkan sedikit waktu paginya untuk solat duha dengan sabda baginda, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga. Tengok betapa bagusnya kalau kita buat solat sunat duha ni. Sampai Allah pun ada cakap, sampai Rasulullah pun ada menyebutnya. Okey. Macam saya kata tadi, kelebihan tu diampunkan dosa terdahulu. Kita
memang manusia yang melakukan dosa. Kalau kita buat solat sunat taubat apa semua tu pun penting, boleh untuk mampukan dosa. Dan solat sunat duha ni pun salah satu yang kita boleh amalkan, yang boleh diampunkan dosa. Kalau kita rungkai balik doa selepas solat sunat duha tu, memang ia berkait rapat. Rezeki yang di langit turunkanlah. Kita minta betul-betul kita minta rezeki daripada Allah. Kita minta. Dan rezeki, macam saya kata, rezeki tu tak semestinya daripada duit. Memang waktu sekarang kita ni nak duit. Apa yang kita buat perlukan duit. Tapi bila kita kena sedar yang kita sihat, bangun pergi cari rezeki. Sebelum kita nak dapat duit tu, kesihatan yang baik ni pun adalah salah satu kita punya kesihatan yang baik pun adalah salah satu kelebihan yang Allah bagi kat kita. Seterusnya, okey, bila kita buat solat sunat duha ni, kelebihan dia umpama mendapat pahala umpama menunaikan umrah. Daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Tapi barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Sahih Al-Targhib. Bayangkanlah bahawa pahala mengerjakan umrah boleh diperoleh dengan mendirikan solat duha yang boleh didirikan dengan 2 rakaat. Ganjaran macam mana boleh didirikan dengan 2 rakaat? Begitu Allah menganugerahkan ganjaran yang benar-benar istimewa untuk hamba-Nya. Dan sepatutnya kita tak punya alasan lagi untuk tidak melazimi solat sunat ni. Kita nak buat solat sunat ni tak lama pun, cuma masa kita je. Kita sendiri kata tak sempat lah nak buat, sedangkan kita sendiri yang manage masa tu, yang menjadikan tak sempat, kan? Kita boleh je, sedangkan kita main phone, pegang phone lama-lama. Kalau kita selit waktu ganti main phone tu dengan pergi solat sunat duha, lagi dapat pahala, kan? Sekejap Okay, bila kita solat sunat duha ni, semestinya kita akan disukai oleh Allah. Allah sangat menyukai golongan hamba-Nya yang mengerjakan solat sunat duha. Bila kita buat solat sunat duha ni, kita umpama macam kembali kepada Allah, sebab kita mohon, kita nak apa yang kita minta, apa yang kita nak rezeki. Sebab solat sunat duha ni kan, macam saya kata, dia berkaitan dengan rezeki. Kan. Jadi seterusnya, memberi kesihatan yang baik. Bila kita solat sunat duha kan waktu pagi kan. Jadi umum sedia tahu bahawa perbuatan solat adalah senaman yang baik untuk menyihatkan tubuh badan. Tapi zuhur kan selalu macam tengah hari sikit. Bila kita solat sunat duha tu, dia macam awal sikit. So dia baguslah untuk kesihatan kita, untuk setiap pergerakan kita tu semua ada kebaikan. Sebab tu kita kena solat. Jadi bila kita solat sunat duha ni, dia macam lagi ada kelebihan dia, kan? Mendapat keuntungan yang besar. Okey, jadi seterusnya kelebihan bila kita solat sunat duha ni akan menenangkan hati. Kalau orang tu yang selalu buat solat sunat duha, tapi tiba-tiba dia tak buat, dia macam dia tertinggal ke ataupun dia tak sempat, dia akan macam rasa macam aku tak buat solat sunat duha lagi lah, rasa macam tak lengkap. Tapi bila kita dah selalu buat, ia memang akan menenangkan hati kita. Kelebihan solat duha setiap hari menjadikan jiwa dan hati lebih tenang. Segala kerisauan dan gundah gulana akan hilang dan kehidupan lebih terurus. Okey, kita ada 24 jam dalam masa sehari. Kita keluar mencari rezeki, dan sebelum keluar mencari rezeki tu, kita solat sunat duha. Kita akan rasa diri kita daripada pagi sampai siang tu, daripada pagi sampai malam, kita akan rasa semuanya dah tersusun rapi. Kita buat kerja pun rasa tenang, tak adalah rasa macam serabut ataupun rasa macam serabut dengan majikan ke, atau rasa macam mana ke. Jadi bila kita dah ada perlindungan diri, kita buat apa semua tu, dia bagus untuk diri kita. Okey. Okey. Seterusnya, bila kita buat solat sunat duha ni, perasan atau tidak golongan yang kerap mendirikan solat sunat duha lebih positif. Dia lebih tenang, dia tahu rezeki Allah tu di mana-mana. Kita kena sentiasa positif lah. Kita jangan bila kita tak dapat something, contoh macam bila syarikat besar-besar mesti nak projek itu ini, lepas tu bila tak dapat mesti macam
kenapa aku tak dapat projek tu? Kita kena tengok diri kita balik. Kita betul tak dengan orang sekeliling kita? Kan? Lepas tu, walaupun dengar benda, okey, kenapa kita kena buat benda sunat? Untuk kita menampung yang wajib yang kita tak buat tu. Sebab tu kita kena solat sunat, buat perkara-perkara sunat supaya kita dapat menampung apa-apa yang kita tertinggal ke, macam apa yang kita buat jahat ke, kan. Sebab tu lah kita kena buat yang perkara-perkara sunat. Jangan ingat sunat tak buat pun tak apa, kan. Kalau buat dapat pahala, alah tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat dapat pahala, memang benda tu baguslah tandanya, kan. Jadi kalau kita solat sunat duha ni, dia memang akan ada banyak kelebihan dia. Daripada segi rezeki, daripada hati, jiwa, semua. Dan seterusnya, amalan solat duha ni memang amalan yang paling mudah. Start 2 rakaat saja. Mula-mula kalau kita rasa berat, kita start dengan 2 rakaat. Lepas tu, kita akan jadi mudah. Urusan kita akan jadi lebih mudah. Okay? Jadi, kita selit waktu kita tu dengan solat sunat duha. Mula daripada 2 rakaat pun tak apa. Lepas tu nanti, sikit hari nanti ganda lah. Jadi 4, jadi 6, jadi 8. Ada? 1 ke 2? Berapa lama tu? Sebelah. Masa macam lama dah. Dia boleh pun buat masuk laju kan. Banyak awal habis. Okay. Itu je lah saya nak kongsi tentang kelebihan solat sunat duha. Memang kalau saya baca dekat, contoh saya baca dekat media sosial kan, macam bila orang kata contoh macam mereka dah berjaya, orang mesti akan tanya macam mana boleh capai tahap ni kan. Orang lepas tu mereka pun akan share. Salah satunya buat solat sunat duha. Masa tu ada dekat kita dan kita je tahu macam mana nak arrange masa tu. Jadi saya harap lepas ni boleh buatlah solat sunat duha sebelum nak pergi kerja ke, ataupun kita dah sampai tempat kerja, kita selitlah, set je. Kalau kita ambil semayang daripada rumah siap-siap sampai tempat kerja, kita semayang pun boleh, tak ada masalah. Dia start daripada pukul 8, lepas terbit matahari tu pun dah boleh, sebab sampai sebelum zuhur. Kira macam saya pernah dengar yang kalau macam waktu afdal tu lebih kurang dalam pukul 11.30. Lebih kurang dalam 11.30 tu dah boleh dah. Kira waktu afdal lah tu. Jadi memang banyak kelebihan bila solat sunat duha ni. Kalau tengok pelajar-pelajar cemerlang pun dia pun buat solat sunat duha ni, sebab kan rehat dalam waktu rehat dia pun dalam pukul 9, 10 macam tu. So waktu tu kita rehat selalunya setengah jam. Sembahyang duha, lepas tu makan. Kan kalau makan saja pun ada lagi banyak waktu, tipu je mesti akan pergi lepak lah, apalah. Jadi bila kita selit dengan duha tu, hari kita tu akan lebih baik. Lepas tu kalau untuk student, mungkin akan mudah untuk belajar, senang nak masuk, apa semua. Okay? Itu je lah kot daripada saya. Jadi saya harap apa yang saya kongsi ni akan dapat anda ikuti nanti. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.